Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله الكذاب. حديث متفق عليه. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah pun dikurniakan kepada kita saban waktu, saban hari, sehinggalah memungkinkan pada waktu ini kita mampu untuk berada dalam keadaan berjamaah, berada dalam keadaan kesiapsiagaan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang sentiasa hati dia terlekat dengan masjid, terlekat dengan rumah Allah, yang hatinya hanya memikirkan untuk menambah amal kebaikan bagi dia, adalah orang yang bercita-cita tinggi dan berimpian besar untuk berada di alam yang stesen satu lagi dengan keadaan aman dan selesa. Alhamdulillah atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan pengajaran kepada kita, ajak kita daripada mula-mula beranak sampailah nak mati, sampailah kita duduk dalam kubur pun masih lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terus memberikan syafaatnya kepada kita. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, tajuk malam ni memang tengok pun sampai. Tajuk dia mula-mula saya pun tak perasan apa dengar kilat-kilat tak kilat semua. Tok perhati betul-betul, rupanya tajuk dia tu memang cantik. Tajuk dia ialah dunia kilat, akhirat karat. Dua benda. Nabi SAW beritahu kita manusia ni ada dua kehidupan. Satu, dia ada hidup yang sementara. Nombor dua, hidup yang kekal abadi dan tidak ada lagi jalan untuk patah balik. One way ticket. Dan masa pun macam tu juga, dia one way. Jadi tuan-tuan, dalam hidup kita yang pertama nama dia hidup dunia. Dalam kehidupan di dunia ini, Nabi SAW memberikan gambaran tentang keadaan dunia ini yang pada asalnya dalam kurungannya, inverted comma-nya, kita kata dia berkilat ni. Tuan-tuan, Nabi satu hari pegang di bahu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi pegang kat bahu Abdullah bin Umar, Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wahai Abdullah bin Umar, kun fid dunya, jadikanlah kamu dunia ini, kamu jadikan kat dunia ni ka'annaka gharib, kamu ni seumpama dagang, kamu seumpama musafir, kamu seumpama seorang yang sedang berjalan dan destinasi kamu bukan di sini. Dunia ni bukan destinasi, dunia ni tempat permusafiran, dunia ni tempat baru duk ronda-ronda. Kita hanya baru berjalan untuk melepasi jalan ini, untuk sampai pada next station
yang kita nak sampai di destinasi seterusnya. Tuan-tuan, dunia ni macam tu, au abirus sabil, ataupun kamu nampak dunia ni macam abirus sabil, macam tuan-tuan berhenti ke RNR daripada Pulau Pinang nak bergerak pergi ke Kuala Lumpur. Sebelum sampai Kuala Lumpur, tuan-tuan bergerak dari Penang, on the way nak pergi KL, tuan-tuan berhenti sat RNR, rehat dan rawat di Gunung Semangui. Tuan-tuan berhenti terus kat Gunung Semangui ke, ataupun tuan-tuan berhenti sat saja berhenti. Lepas rehat, lepas makan, lepas pergi tandas, lepas semayang, lepas tuan-tuan pergi beli krepek, beli keropok, merepek, merapu, tuan-tuan pergi sana, duduk nganga lah apa semua, duduk sat, rehat sampai lebih kurang, tuan-tuan akan nak pergi ke mana pula? Kau duduk terus? Dah, tuan-tuan akan bergerak nak pergi ke Kuala Lumpur. Sampai di Kuala Lumpur, this is my destination. Tuan-tuan tekan dekat dalam Waze nak pergi ke Kuala Lumpur. Destinasi ke mana? Kuala Lumpur. Tuan-tuan, Waze akan kata turn right, turn left, go straight, go to hell. Dia tiba lagu tu lah. Jadi abang turn right, turn left, dia nak bagi sampai ke destinasi. Abirus sabil, itulah perumpamaan dia. Dunia ni tempat rehat dan rawat. Dunia ni tempat rehat sahaja. Tuan-tuan, bila itu perumpamaan Nabi SAW berikan tentang dunia, kita kena faham, kalau itu tempatnya, adakah ni tempat kita nak mengambil ke semua kemanfaatan dia? Tak. Adakah di sini tempat nak membina istana mahligai yang telah pun kita impi-impikan? Adakah di sini tempatnya kita nak membina mahligai kebahagiaan yang kita duk berjanji dengan isteri sehidup semati? Adakah di sini yang kita nak membina kekuatan jiwa raga kita, nak membina kekuatan keuangan kita, nak bagi nampak kaya gila-gila dan menyebabkan kita disanjung tinggi dengan kekayaan? Tuan-tuan, ini contoh yang kita boleh ambil. Nabi SAW berikan gambaran. Saya buka mukadimah kita pada malam ini dengan nak bagi tahu tuan-tuan, itulah dunia yang sebenarnya. Itulah keadaan dunia. Nabi kata dua. Satu lagi ialah akhirat. Akhirat ini tempat yang kekal abadi. Tempat yang tuan-tuan akan duduk selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sebab itu kita kena mengambil manfaat sekarang ini. Kalau itulah pilihan kita nak mengkilatkan dunia kita, kita cerdik ke kita tak cerdik? Nabi bakmai satu lagi hadis. Nabi kata apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Siapa orang bijak sana? Al-kayyis ni orang bijak sana, orang yang cerdik. Bukan bijak sini. Bijak sini dia bijak kat sini ya. Orang yang bijak sana, orang yang memang cerdik. Siapa dia? Al-kayyisu man dana nafsah, orang yang dia hitung diri dia, man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, dan dia nak buat benda apa pun dia akan fikirkan untuk kesan selepas hari mati dia. Sebab dia tahu this is not our destination. Cakap orang putih sikit ni. Standard lah orang Pulau Pinang cakap orang putih. Tuan-tuan, ni bukan destinasi kita. Ni hanya rehat and rawat. Ni hanya tempat persinggahan. Ini hanya tempat satu pokok yang rendang kita berteduh sat. Sat lagi dah habis semua, dah rasa dah segak balik, nak jalan balik perjalanan. Ini dunia tuan-tuan. Ini keadaan dunia kita. Jadi tuan-tuan, oleh yang demikian, tempat sinilah yang tuan-tuan nak bawa bekalan, kerana tuan-tuan nak sampai ke destinasi nanti, tuan-tuan memerlukan keperluan. Tuan-tuan memerlukan keperluan. Sebab nak sampai kat sana sat lagi tuan-tuan perlukan sesuatu. Maka di sinilah tempat dia untuk mencari segala keperluan tersebut. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebutkan, Allah Taala sebutkan bahawa qala kam labistum adada sinin, kam labistum fil ardi adada sinin. Nabi kata apa? Bahawa berapa lama kamu hidup, sehingga kan sampai tak sempat kamu nak buat amalan, sampai tak sempat kamu nak mengikuti perintah aku. Hidupnya lama atas dunia ni, tapi tak sempat nak buat amalan. Hidupnya lama tuan-tuan. Dalam lama-lama kita duk rasa hidup dalam 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun.
Ada orang dia bangga dengan umur dah. Tengok ni mamu ni. Agak-agak berapa umur mamu? Standard tuan dapat soalan aku tu. Saya suka pergi kalau nak pergi jogging ke, kita pergi jogging ke, kita pergi naik basikal ke, jumpa orang lam. Orang lam ni faham orang lama kan. Jumpa orang lama-lama ni, tengok dia jogging, nampak sihat walafiat. Dia tengok Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia pun tak apa kenal kita. Sebab dia kaki jogging, dia bukan kaki main kuliah. Tuan, jumpa dengan dia, tahu, "Abang sihat?" "Sihat, alhamdulillah." Dan dia sembang-sembang tu, kita pun ceritalah sembang dia. First dia tanya apa? Umur apa? Dia suka tanya umur kita. Kita pun abang lah umur sekian, umur dirahsiakan. Kita pun abang lah umur kita sekian. Tuan-tuan, dia kata apa? Agak-agak umur mamu berapa? Kita pun kira soalan tu soalan cepu mah. Kita pun teka ni dalam 60. Dia gelak jahat, dia mak orang Hindustan jahat lah. Dia gelak. Kata 60 tu 60 tuan. Lagi sekali mau bagi hang. Berapa umur? Kita pun sikit, up sikit. 65 kot. Dia gelak lagi. Dia gelak kali kedua saya tahu dia ni betul ya. Dia ni betul cari pasal. Lah dia jawab apa? Ni umur 78. Lagi 2 tahun 80. Kita pun Allah. Mamu macam ni sihat mamu tahu saya umur macam ni mamu macamnya sakit. Dia tarik. Mamu tahu lah. Mamu nak beritahu kat hang, ni lah. Macam ni kena buat macam ni. Hang pagi-pagi kena bangkit awal. Mula-mula kena minum yang masak dulu. Lepas minum yang masak, hang kena duduk kat luar, hang buka tingkap tengok warna hijau. Saya kata tengok warna hijau apa gelap. Pagi-pagi. Dia kata tengok warna hijau, yang hijau-hijau terang-terang baru mata clear. Mamu umur 78, spek pun tak pakai. Hang apa dah pakai spek? Tiba kita pula. Kita pun kata kita tak mahu. Lagi mau buat apa lagi? Minum air pagi-pagi, tengok benda hijau, lepas tu hang duduk dulu, hang tarik nafas 3 kali. Tarik nafas 3 kali. Lagi. Lepas tu hang kena pergi mandi. Lepas mandi, first kali hang kena minum air masak, kena makan telur 3 biji. Dalam cerita telur 3 biji apa semua ni, jadual semayang tak ada apa pun. Jadual semayang tak ada, jadual semayang subuh tak ada. Kita pun tanya, semayang subuh bila? Semayang subuh nanti bila dah semua lapang semayang subuh. Cantik. Kira buat lagu ni sampai 78 lah. Kalau buat lagu ni yang boleh pergi sampai lebih kurang macam mamu lah. Tuan. Tuan-tuan, abang tak apa? Ada orang hidup macam tu. Ada orang dia menggambarkan kehidupan dia, panjang umur dengan usia dia. Dia buat macam tu. Allah tanya apa? Qala kam labistum adada sinin fil ardi adada sinin. Hang hidup dah berapa lama atas dunia? Yang tu tak ikut perintah aku lah. Hang dah bangkit awal, hang tak boleh buat ke benda yang sepatutnya hang buat? Hang tak boleh bangkit awal, hang terus mani hang buat sembahyang 2 rakaat untuk tahajud, tak boleh buat ke? Pasti pun hang pilih jalan nak kena minum air dulu, nak kena buat ni dulu, kena pergi tengok, nak tarik nafas 3 kali, pergi tengok benda gala hijau, tapi hang tak pernah menghadap untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti pun tak ada dalam jadual hidup hang yang tu. Kenapa tak dalam jadual hidup hang pagi-pagi keluar subuh awal-awal pergi duduk kat masjid, hang tukang buka masjid, hang ambil jawatan sebagai ada umur 78 tahun perlu jadi orang masjid. 78 tahun perlu jadi orang masjid, walaupun dulu hang pangkat pengarah ke, ketua penolong pengarah ke, ketua pengarah paling besar ke, hang siapa ke, hang YB ke, hang siapa ke. Kalau umur dah 70 lebih, umur 40 lebih, umur 50 lebih, you have a time. Apatah lagi orang dah pencen, kita ada masa yang cukup banyak. Kenapa kita perhabis pagi-pagi buta duk beli paper, baca paper di muka surat awal sampai muka surat habis? Tapi kenapa tak ada masa kita untuk mengurus dan mentadbir masjid, untuk mencari pahala, nak cari kehidupan yang kekal abadi selepas ini? Why? Pasti apa kita pilih jalan itu? Kita pilih pagi-pagi nak makan telur 3 biji, nak jaga kesihatan, tapi makanan jiwa, makanan roh kita mana? Mana makanan roh kita, tuan-tuan? Seperti mana hari ni kita nak makan, kita lapar nak cari makanan. Pulau Pinang, syurga makanan, food of paradise, syurga makanan. Orang dari mana hala semua masuk Pulau Pinang nak cari makan.
Dari start dah jurutung punya cari makan, tengok jurutung punya jam, sampailah pada tahun punya jam. Semua main apa, punca apa? Nasi kandar. Semua nak cari makan. Tuan-tuan, buka pergi 10 kedai pun 10 akan penuh dengan kedai orang nak cari makan. Orang teringin nak memberikan kekenyangan dan kesedapan kepada perut. Sedangkan makan itu di mulut, sedap di mulut. Sat lagi dia keluar nasi kandang balik kah? Ada orang makan nasi kandang keluar ikan, memang keluar balik, keluar seketul sepinggan balik. Tak ada tuan-tuan. Kalau keluar lagu tu, nasi kandang tak laku. Sebab apa? Keluar balik, boleh pakai balik, recycle. Tapi tuan-tuan, tak boleh jadi dia macam tu. Dia makan, dia masuk, dia akan kenyang di perut. Dia kenyang, sat lagi lapar pula, makan balik, lapar pula, makan balik. Kalau tidak tuan-tuan, hotel dia tak buat lah sampai buffet. Satu kepala sampai 100 lebih, tu pun full booking. Orang yang nak makan ke darah ni tuan-tuan, nak mengenyangkan jiwa, nak mengenyangkan fizikal. Tapi tuan-tuan tengok orang yang pada makanan jiwa. Kita orang yang telah pun kelaparan pada kelaparan jiwa. Hari ni ramai orang lapar pada jiwa dia. Jiwa, roh dia lapar tuan-tuan. Tapi roh ini yang nak masuk dalam kubur ni, nanti sampai next destination, nak masuk destinasi seterusnya, stesen seterusnya kita nak pergi, yang nak masuk dalam kubur tu jasad. Tapi jasad ni lepas dia dibungkus-bungkus macam coklat hack, dah bungkus habis dah, masuk dalam kubur, dia jadi apa? Dia hancur, dia tinggal jadi sama-sama parah dengan pasir. Apa pun tak guna. Yang main makan dia ni seorang pengarah, dia seorang orang atasan, dia seorang pemimpin kebangsaan, dia pemimpin dunia. Dia masuk dalam kubur sama rata dengan pasir. Yang makan dia cacing, yang makan dia ulat, yang jadi nanah pada dia, busuk mengenung tuan-tuan. Kalau hari ni bawa keluar balik, ni adalah orang besar dulu, tapi dia telah pun tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jasad yang akan masuk. Yang duk makan hari ni jasad, yang duk bagi kenyang hari ni jasad. Tapi tuan-tuan, yang nak masuk syurga nanti yang mana? Roh. Jiwa nak masuk, roh nak masuk. Roh ni lah tuan-tuan yang akan berasa nanti. Tapi kita tak mengenyangkan roh kita. Kita kilatkan ke semua fizikal duniawi ni, tapi kita tak pernah mengilatkan yang roh ini tuan-tuan. Kita tak pernah pula mengenyangkan roh ini. Roh nak kenyang dengan apa? Roh nak kenyang terutamanya, pertama sekali ialah ibadah. Yang keduanya, orang yang menghampiri kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mai rumah Allah, dia mesti nak mengenyangkan jiwa dia. Sebab itu you compare antara dua tempat, luar surau dengan dalam surau, yang mana kamu lebih rasa tenang? Sudah pastinya dalam surau lebih menenangkan. Tuan-tuan, bandingkan di antara masjid, duduk luar masjid dengan dalam masjid, yang mana lebih menenangkan? Duduk dekat dalam masjid. Tuan-tuan, kenapa perasaan kita berbeza ketika mana menghampiri ke kota Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah? Apa sebab jiwa rasa lain? Hilang perasaan kekeluargaan. Rasa lama ni rindu pada ahli keluarga, hilang perasaan rindu, tak tahu nak letak tak mana rindu tu. Melainkan duduk dalam Masjidil Haram, hati ni berkait untuk beribadah, jiwa rasa lapang, hati rasa tenang. Why? Kenapa? Sebab di situ tempat yang mengenyangkan roh. Roh kita kenyang sebab kita tak pernah mengenyangkan roh. Tiba-tiba roh kenyang pada ketika mana beribadah. Quran mengenyangkan roh. Baca Quran mengenyangkan roh. Zikir yang banyak mengenyangkan roh. Jika nak mengilatkan jiwa yang akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pastinya kita mesti mengenyangkan roh ini. Kerana roh inilah tempat nilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sebab itulah nak menjadikan kekenyangan jiwa ini. Yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Muhammad, mereka tanya kepada kamu tentang roh. Katakan kepada mereka, Amin amri Rabbi, ini merupakan urusan Tuhanku. Kata Imam Qurtubi berkaitan dengan ayat ini, dia menonjolkan bahawa amri Rabbi itu bermaksud untuk memberikan jiwa roh ini, nak menenangkan jiwa roh ini, mestilah mengambil pendekatan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti mengaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takat duk makan nasi kandar,
Takkan duk makan capati, duk makan India pom, duk makan kuah gulai berlengas-lengas tuan-tuan, duk makan kari pak, makan telur 3 biji pagi-pagi, tak kenyang apa tuan-tuan. Roh tak ada apa-apa perasaan pun. Tapi di sini tempat tuan-tuan duduk ini, tuan-tuan mendengar majlis ilmu, mai sembahyang jemaah, mai tempat ini untuk menunaikan ibadah. Jadikan destinasi di sini tempat paling utama. Tuan-tuan, di sini tempat mengenyangkan roh ini. Tuan-tuan akan rasa ketenangan. Dan tempat sini tuan-tuan, Allah campakkan kepada orang-orang yang dekat dengan agama Allah, orang yang dekat-dekat dengan agama ini, orang yang dekat-dekat dengan rumah Allah ni, Allah pasti akan angkat darjat kita. Tuan-tuan, jangan lari daripada masjid dan surau tuan-tuan. Jangan lari. Jangan jadi orang yang sampai satu masa dia nak main dekat dengan masjid pun dia takut. Ada sampai satu tahap dia rasa sangat-sangat rigid dengan masjid. Surau masjid dia rasa takut. Dengar orang nak sembahyang jemaah, dia kata tak apa, hamba belu lah. Tak habis sekali. Tak apa, aku tak lagi. Sampai tahap nak sembahyang jemaah pun tak mau. Tak apa. Bila orang tanya ni, sembahyang belum? Kan sembahyang tunjuk orang kot. Dia main ayat tu. Kita jumpa dia, lama tak nampak surau. Takkan sembahyang tunjuk orang kot. Habis tu yang tuan-tuan buka surau, orang main sembahyang semua je lah. Nak kira orang mana ni? Tok Imam, Tok Bilal, jemaah, tuan kuasa masjid, tuan-tuan semua dikira tak dikira, amalan tuan tak diterima habis. Pasal apa? Semayang pun tunjuk orang duduk dalam rumah. Kalau itu jawapan yang diberikan, tuan-tuan dapat jawapan tu, apa tuan-tuan rasa? Habis kira riak semua. Siapa main semayang jemaah kira riak habis. Habis tutup surau apa semua, tuan tukar tempat lain buat beli main futsal dalam ni. Tak main futsal pun letak 2-3 meja pingpong, main pingpong. Belah sana boleh buat belakangnya, mami-mami boleh pakai main carom belakang. Boleh buat 2 meja carom, main carom belakang, depan ni buat 2 meja pingpong. Tak payah main semayang. Nak semayang boleh rumah. Pasal apa? Riak. Tuan-tuan, kalau betul-betul kamu ni jantan, perempuan relax tak? Kalau betul-betul jantan, anak jantan, semayang mesti berjemaah. Baru jantan. Kalau kita ni bukan jantan, semayang di mana? Di rumah. Sebab apa? Mak-mak semayang di rumah, dia pun tak main masjid. Kalau bapak pun semayang di rumah, sama dengan mak pakai telekung, bapak pakai kain pelikat, tak pakai baju, semayang kan Allahu Akbar, duduk dalam rumah semayang. Tuan-tuan, mami mau bagi telekung bagi dia pakai. Sebab dah ada orang pakai telekung lah. Ada orang pakai telekung pergi umrah, ni kita pergi pakai telekung ada apa? Dia pakai tak apa. Kat sini tak apa, pakai telekung pergi semayang tak apa. Main semayang. Main di depan ni Allahu Akbar. Awak ni misai mau jalan Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Boleh? Tuan-tuan, lelaki mesti semayang jemaah. Kau nak mengilatkan akhirat, nak tukarkan, biar aku karat dekat dunia tak apa, tapi biar aku berkilat di akhirat, anak laki-laki mesti sembahyang jemaah. Nombor 2, nak kilatkan akhirat, orang laki-laki mesti jadi jantan. Sebab kamu ni adalah merupakan pemimpin. Bila kamu memimpin, kamu mesti memimpin golongan belakang tu dengan baik. Mesti pimpin mereka jadi muslimah sejati, mukminah sejati, golongan muttaqin, bertakwa kepada Allah. Jangan takut untuk menegur jika seorang isteri dan seorang anak kita melakukan kesilapan dalam bab berkaitan dengan hidup atas dunia. Orang lelaki mesti jadi jantan. Dulu-dulu orang tua-tua dulu dia tak panggil anak lelaki, dia panggil anak jantan. Pasal apa dia panggil anak jantan? Dengar bunyi gagah, dengar bunyi gah. Hari ni tuan-tuan, anak jantan jadi macam anak perempuan. Nak tegur sikit tak boleh. Isteri tak pakai tudung, suami tak berani tegur. Nak buat macam mana, dia tak mau ikut ustaz, baby kat dia, kubur-kubur dah jaga. Tuan-tuan, sorry ya, when you have married, you dah kahwin, you punya package berduet bersama. Seorang masuk neraka, you mai sekali, masuk sekali dua orang. Wahai suami, jadi jantan.
Jangan tegur, jangan takut nak menegur anak perempuan. Anak perempuan kita patut ditegur. Anak lelaki mesti ditegur. Anak perempuan, lelaki tak semayang, mesti bapak mesti bertindak. Bapak tadi buat kuih suami isteri ni, hang pergi tegur, bapak mesti tegur. Ada bapak sampai tanya apa tuan-tuan, sampai tanya soalan macam ni, ustaz, tanya kat isteri dia kata dekat dia, abang, apa isteri kata, abang kena bawa anak pergi semayang Jumaat tau abang tak boleh biar lagu ni, dah berapa Jumaat dah anak tak pergi ni. Tahu apa jawapan dia? Jawapan dia simple. Dia kata, itu tanggungjawab ai ke? Bapak tanya, itu tanggungjawab ai ke? Tuan-tuan, kalau itu soalan dan jawapan yang diberikan, maknanya apa? Jantan ke apa tu? Hari ni kita cakap soal berkaitan dengan orang tukar tu, orang tukar ni. Tapi tuan-tuan, di dalam rumah kita pun ramai yang dah bertukar dah tau. Sampai nak menegur orang perempuan, nak tegur keluarga sendiri pun jantan ni takut. Dia takut nak tegur. Seorang isteri pakai makeup, pakai lawa-lawa, pakai mulut mewah tebal menyala ni. Suami dia boleh tegur tak? Boleh tegur tak boleh tegur? Boleh tegur. Tegur, yang jangan pakailah. Kurang sikit boleh. Ni kita nak keluar ni. Dia tahu, okey, tak apa. Kalau keluar je kan? Keluar je. Dalam rumah boleh. Dalam rumah you pakai hak warna sama terik dengan bambu stok. Tak apa. Isteri dah, tak apa. Kalau you cakap lagu tu tak apalah. Kalau abang cakap lagu tu tak apalah. Nanti kita pergi sama-sama lah kedai make up. Jangan orang lelaki-lelaki, tak payah pergi seorang. Tak, pergi. Sebagai seorang jantan, pergi. Saya duk pakai istilah jantan sebab apa? Lama duk pakai istilah lelaki-lelaki, ramai duk rasa macam ya tau. Pakai istilah jantan senang. Baru kita rasa betul-betul gah sikit. Pergi kedai make up. Bila pergi kedai make up, I nak you pakai yang ni, I pilih untuk you dua. Satu ni, warna ni, abang, ni merah menyala ni. Ang. Merah menyala ni abang. Tak apa ke? Ini merah hang kena pakai ni. Ayang kena pakai untuk abang. Oh tak apalah, boleh ya. Dia pun seronok. Ni mana ni? Ni untuk rumah punya. Ni untuk rumah punya. Satu lagi warna purple untuk rumah punya juga. Oh purple pun pakai ke? Pakai purple satu, hijau satu, biru satu, merah satu, pakai semua sekali. Bubuh sekat pakai. Ni untuk rumah. Yang ni untuk luar. Mana? Hak ni tak ada colour bang. Tak ada colour ni untuk orang luar. Orang luar nak tengok hang tak ada colour bang. Aku tengok hang ada colour. Sebab tu TV pun main dua. Satu TV main hitam putih, satu TV main bercolour. Untuk hang di luar hang dalam hitam putih bagi orang lain. Tapi dalam rumah you are my colour. You are my colour. Tuan-tuan, kalau nak berkilat akhirat, orang jantan jadi jantan. Yang ni tuan-tuan, kalau nak berkilat akhirat, baru kita akan dapat menjadikan kehidupan dunia ini tempat berkilat. Dunia ni pun berkilat, akhirat pun akan berkilat. InsyaAllah, saya kira round pertama ni sudah memadai. InsyaAllah tuan-tuan, setengah jam ngam-ngam. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga Allah berikan kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita tunggu pada round yang kedua pula. Kita teruskan dengan Al-Fadil Ustaz Syafi Yusof Ghani. Saya mohon maaf tak sebut nama Ustaz Syafi tadi. Tuan-tuan, kita akan sama-sama duduk hari ni. Tak ada moderator, jadi dua-dua pukul rata. Tuan-tuan, silakan Al-Fadil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pada Fadil Ustaz Yusuf Yaakob, ahli jawatan kuasa, pengurusi ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama ruang dan peluang
berada dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kita akan termasuk di dalam sabdaan Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Siapa-siapa yang menuntut, merempuh jalan untuk mai belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan bagi dia, mudahkan jalan dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah akan mudahkan jalan kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk yang kita pilih pada jawatan kuasa letakkan pada kita hari ini, tuan-tuan, nak menunjukkan pada kita bahawa ramai orang di kalangan kita di akhir-akhir ni yang tumpuan kita kepada dunia tu lebih kepada tumpuan kita pada akhirat. Dulu salah seorang daripada pemimpin negara kita pernah dia buat satu nama dia adalah Wawasan 2020. Tujuan wawasan tu nak membina pembangunan dan sebagainya lah. Jadi ramai di kalangan kita yang kadang-kadang kita faham Wawasan 20 ni dengan 2020, menyebabkan dua-dua kita jadi kosong. Dunia pun bungkui, akhirat pun bungkui. Nak kata dunia canggih sangat pun tak tahu mana, nak kata akhirat canggih mana pun tak tahu mana juga. Jadi tak tahu kita berada di posisi dan lokasi di mana kita sebenarnya hari ni. Sebab tu bila kita ada majlis-majlis ilmu macam ni, sebenarnya kita nak bagi faham kata dunia tu bukanlah satu benda kesalahan, tetapi dia ada tahap yang kita boleh ambil dia. Sampai satu peringkat, maka keutamaan perlu diberi kepada akhirat. Tapi tak ramai yang faham ni. Faham ramainya macam mana? Selagi mana aku boleh tumpu kepada akhirat, membujur lalu melintang pukang, semua aku di jalan aku tu je. Janji halal haram ke, depan belakang ke, apa pun aku nak benda tu. Maka orang yang watak dia macam ni, dia akan tak senang, dia tak lama, dia akan susah. Saya bagi kat tuan-tuan satu perumpamaan. Kita santai-santai lah tentang santai, abang santai banyak lunyuk kaki daripada aku pula. Abang santai relax gitu, tu macam tidak aku tu kena yang peran ni pula tu macam lain. Dak lah santai tu maksudnya sembang gitu lah. Saya bagi tuan-tuan satu contoh lah. Ni lampu. Ni apa dia? Ni lampu jalan, tepi jalan tu. Ada satu bro yang dia ni jalan daripada satu lokasi, dia jalan menuju ke arah lampu tu. Apa yang akan berlaku, tuan-tuan? Bayang-bayang tadi akan berada di belakang dia. Lagi dia jalan, bayang-bayang akan makin pendek dan makin terang. Makin terang. Tadi duduk di hujung tu, lampu tak apa terang. Bila dia jalan dekat sikit, bayang-bayang dia tu akan mula memendek dan bayang-bayang dia tu akan mula lebih terang. Sampai satu peringkat betul-betul di bawah lampu, bayang-bayang dia akan totally hilang, ada di bawah tapak kaki dia. Dia tak ada cahaya terus dah bayang tu, tapi diri dia tu duduk ada di tempat cerah tu lah. Sekarang laki tadi apa dia buat? Dia kalih belakang, dia jalan, maknanya membelakangkan lampu. Dia mula jalan setapak je, bayang-bayang akan depan sikit daripada dia. Bayang pendek. Dia jalan lagi sikit, bayang akan ada. Bayang tu makin lama makin panjang, dan dia akan jalan sampai ke peringkat dia tempat awal-awal tadi gelap tadi. Maka apa berlaku pada dia? Bayang-bayang tu tak akan kelihatan dan dia pun tak tahu, dia tak nampak badan dia terus. Tadi cerah kan? Demikianlah perumpamaan saya nak bagi tahu tuan-tuan dunia dan akhirat. Orang-orang ni, cahaya tadi tu adalah perumpamaan kepada akhirat. Kita tu adalah kita dan bayang-bayang tu adalah dunia. Hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, andai sekiranya seseorang kerja harian, buat fikir dia, semua tu adalah tumpuan dia kepada akhirat, apa yang akan berlaku? Maka dia akan mula jalan ke arah cahaya, dan dunia tu akan berada di belakang dia.
daripada dunia yang panjang. Dunia tu akan lama pendek, ringkas, pendek saja, dia berada di bawah. Tetapi apabila ada lelaki tadi dia kalih ke belakang, membelakangi akhirat, maka apa akan berlaku? Dia bila gerak setapak je, dunia tu dia akan nampak sikit depan diri dia. Dia belakang ke akhirat, dia jalan lagi, dia akan nampak lagi dunia, dia akan nampak lagi dunia, dia akan nampak lagi dunia, sampai satu peringkat dunia tu akan memanjang dan dunia tu akan hilang, dia duduk di tempat gelap. Allah sebut dalam Quran, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Allah adalah pemimpin dan wali pada orang beriman, mengeluarkan orang beriman daripada gelap kepada cahaya. Maknanya, kalau kita dekat diri kita kepada akhirat, maka Allah akan cerahkan hidup kita. Berapa ramai manusia hari ni tuan-tuan ada di luar yang dia rasa hidup dia jauh, dan dia rasa hidup dia dalam keadaan yang jadi macam-macam penyakit, depres lah, penyakit kadang-kadang jadi macam kemurungan lah, sampai dia rasa dunia tu satu benda yang jauh daripada dia, sebab hati dia kosong, sehingga menyebabkan dia ni jadi orang yang makin lama dia rasa jauh diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab jiwa dia kosong daripada akhirat, dia tak ada apa dalam diri dia. Kalau dia pergi ke arah Allah, dunia tu akan Allah bagi pada dia rezeki, dia tak payah risau, Allah akan bagi rezeki. Kata Nabi SAW, orang-orang yang tawakal dia tinggi dengan Allah, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa tarahu bitanan. Hampa yakin dengan aku, kata Allah Ta'ala, aku kalau hampa yakin dengan aku bab rezeki ni, macam mana aku akan bagi rezeki pada burung tinggi. Yakin burung ni luar biasa, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok burung? Cek nama apa? Ifan pernah tengok burung menetas di atas pokok? Kau tengok betul ke tengok National Geographic yang ada orang jauh Ustaz malam ni? Tengok betul. Ni cek sebelah ni muka handsome Nama apa? Cek nama apa? Cakap lah, kita bukan nak kaliano semua. Malu apa? Cek pernah tengok tak burung menetas di atas dia punya sangkar tu, pernah tengok? Dia punya sarang burung tu, pernah tengok? Tuan-tuan, burung pagi-pagi dia nanti keluar rumah, dia tinggal anak dia seketui, dia belah gitu je. Ada risiko yang burung tadi tu angin main kuat sehingga menyebabkan sarang dia jatuh. Boleh jadi tak cek? Boleh lah jadi. Boleh tak budak-budak nakal panjat pergi ambil burung tu, boleh tak? Boleh. Boleh tak binatang-binatang ular dan sebagainya helang ke main ambil tu? Boleh tak? Sarang burung ni ada tak bumbung? Ada. Kunci ada. Ada tak smart card scan ke apa? Mak dia tinggal, mak dia belah gitu je. Mak dia yakin Allah akan jaga anak-anak aku. Mak dia belah. Dan mak dia tak tahu di mana destinasi dia nak cari rezeki, dia tak tahu. Tuan-tuan, kita tahu di mana kita bekerja. Ada yang pejabat, ada yang kedai. Kita tahu di mana kita nak pergi. Burung tu dia bukan tahu dia nak pergi mana. Dia jalan. Dan dia tak tahu apa yang dia nak makan. Kita pergi kedai tu, kita tahu kedai ni jual tom yum, kedai ni jual western, kedai ni jual bihun goreng. Kita tahu. Burung dia tak tahu, dia keluar je. Dan dia tak tahu apa yang dia nak makan, dan dia tak tahu apa yang anak dia nak makan. Dia jalan, tuan-tuan, ajaib. Burung ni dia tak pesan dekat anak dia, "Hei lah anak-anak, tak tahulah mak ni pi boleh balik ke tak boleh balik." Sebab boleh jadi kena langgak dengan lori balak. Boleh jadi tersangkut kat sini, matilah si burung tadi tu. Dia ada tak pesan ke anak dia, kalau mak tak balik, tengok mak ada letak lauk semalam kari ayam apa hangat cicah dengan roti gali nah. Ada dia apa? Tak ada, dia belah gitu je. Ada rumah di sarang burung tu peti ais Sanyo baru belinya 5 hotel RM40 satu pintu je. Nanti mak lambat ni, mak ada siap dan ni buah pek. Nanti ambil
pakat-pakat makan song sikit lah. Tak besar lah, dia belah gitu ya. Ada mak dia kata, ni kalau mak tak balik, kok mak meninggal, hampa bangun. Ada apa? Bangun mak bak. Nampak bawah ni apa? Apa ni? Hong Leong Finance punya kad Maybank. Hampa boleh cucuk dengan kepala rimau dengan bank rakyat. Kalau mak tak ada, hampa boleh cucuk duit. Ni nombor PIN mak simpan, ni KWSP mak, yang ni tabung haji mak, semua. Mak dia ada tinggal tak? Dia belah seketui macam tu. Dia tak tahu apa benda akan jadi pada dia. Keajaiban bila petang burung tu dia balik, tardu khimasan, penuh perut dia dengan makanan, siap boleh tapau ration untuk anak dia lagi. Sebab apa? Sebab yakin dia sangat tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kilat, tak payah tengok benda lain. Han tengok luar rumah flat kita ada burung yang kita lestik dia, burung merpati yang kita baling kat dia makanan. Dia tak tahu siapa nak bagi pada dia, tapi dia yakin Allah akan bagi rezeki pada dia. Burung, tuan-tuan, Allah tak bagi taklif syarak pada dia, tapi tawakal dia tinggi dengan Allah Ta'ala. Burung dia tak boleh jet muka orang, kita boleh terajang muka kawan kita, tersembam jatuh. Tapi kita kalau jumpa burung, patut kita mau malu. Dia punya yakin dengan Allah, dengan kita meyakini dengan Allah, jauh. Kita boleh meniaga sampai tak semayang. Berapa ramai meniaga kungkang Allahu Akbar. Buat tak erti gitu ya. Demikian itulah maghrib isyak berlalu puluhan tahun dalam keadaan niaga cara meniaga, sembang cara sembang. Time maghrib azan itulah Allahu Akbar. Time tu lah paling sedap sekali nasi goreng. Sebab time tu dia kena pergi makan kat kedai. Kalau makan lepas isyak nasi goreng dia dibasi dah. Punya ramai manusia makan tak apalah. Kita pergi sembahyang maghrib pun dia makan situ. Kita balik sembahyang isyak kita nak pergi pun, di situlah posisi dia tunggu, di situlah tempat dia makan. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni duk cari rezeki sampai kita duk tinggal perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kita punya akhirat tu tak jadi kilat dah. Dunia kita yang kilat, akhirat kita jadi karat gitu je. Kita tak risau, biar pilah karat ke apa, janji aku senang. Jangan kata sembahyang fardu, tuan-tuan. Jumaat berapa ramai tak sembahyang. Kilang bukan tak bagi sembahyang, bagi. HR bagi sembahyang, pilah sembahyang. Tapi bila mereka buat sembahyang, tak semua. Ada kaki nakai. Dia buat apa? Driver aneh tu tolong drive sampai dekat masjid, semua orang turun. Aneh tu nak tutup lah, tapi ada kedai makan tang tu boleh relax ke apa ke. Satgi hampa semua duduk sembahyang, kau boleh lepak saat tang tu. Satgi aku main lah, kira apa hampa habis sembahyang, lebih kurang 2.15, 2.20 macam tu, aku panggil enjin, buka aircon, semua siap. Semua orang turun, ada 3 tak turun. Nak kata 3 orang pun tak tahu, nak kata 3 ekor pun tak tahu. 3 duduk di situ, main. Aneh tu duduk situ, aneh tutup. Dia kata, aneh, jangan tutup aneh. Aneh kata, apa pasal tak mau tutup? Aneh tinggal, aneh mau pergi mana? Mau pergi makan. Aneh pergi makan. Ini RM10 kasih aneh pergi tabur dan keluar. Apa pasal you tak nak turun? Kita orang mau rehat sat, nanti kita orang pergi. Nanti you tertidur, you tak nak semayang nanti. Aneh, kita orang tak nak semayang 3 kali, kita orang munafik. Aneh kapiak. Aneh kena buah Allah kapiak pula. Menyesal aku bawa mulut yang daddy semua. Hampa punya pasal lah. Nak semayang tak semayang. Aneh tunjuk kami tang mana nak up sikit aircon. Aneh kata yang ni aircon, yang ni tu semua datang ni. Hampa yang pasal. Aneh pun wabillahi taufik, dia melingkup pergi makan. Janji aku beli 10 ketui, dia tak ada iran. Tak semayang 3-3 lino kat belakang tu. Dah habis orang semua, dah khutbah semua habis dah. Dekat-dekat orang nak habis semayang dah. Assalamualaikum warahmatullahi. 3-3 orang turun. Lagi masa orang semua ramai, mai dia pun buat macam tak naik bas lagi, buat macam oh hari ni panas apa. Dia buat kejut gitu. Padahal tak perlu pun. Tak semayang lah. Hang nak tipu siapa orang tak semayang? Hang nak tipu aneh ke orang tak semayang? Hang nak tipu diri hang ke? Hang nak tipu kawan-kawan hang ke? Saya pernah khutbah Jumaat di satu tempat. Masjid tu di bukan di pulau ni lah. Masjid tu dia giliak sembahyang Jumaat sini, sembahyang Jumaat masjid ni. Sekali saya sampai kat sembahyang Jumaat kat masjid tu, saya patut khutbah dekat masjid belah sana, hak sembahyang. Saya sampai kat masjid ni, nama lebih kurang sama je sampai.
Azan 1.15. Saya sampai pukul 1 lah macam tu. Sepatutnya 1 ni macam mana tuan-tuan? Penuh dah orang. Jadi macam kira meriah lah masjid tu. Saya tengok masjid tak ada orang. Ya, kedua masjid ni sembahyang Jumaat ni. Tengok sini, tengok sana, tengok sini, tengok. Ada orang ambil sembahyang, ada brother tu ambil sembahyang. Saya tanya, abang sembahyang Jumaat? Dia kata, bukan, sembahyang Jumaat sana, hari ni giliak masjid ni. Dia kata. Saya pun dah tengok tu. Tuan-tuan tahu, ada yang 3-40 orang tidur. Hantu ayak lepas tak pergi sembahyang. Dah lah tak pergi sembahyang, tidur di masjid pula. Dia kata, barkat tidur di masjid. Barkat apa, melanggar kita. Bukan je dia tak sembahyang. Dia tu tak tahulah siapa dia. Tapi orang yang bonceng motor 3-4 orang tu, ada pekerja-pekerja Bangladesh ni, saya rasa pekerja dia kot. Dia tak mau kerja sama saya, mau ikut saya, jangan sembahyang. Dia tu pun buat muka macam takut mau kerja tu. Tidur, dia suruh tidur. Kawan-kawan dia tidur, dia tak tidur, dia tidur, tak pergi sembahyang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal tentulah kita nak bina kita punya akhirat kita. Kalau burung tengok kita, kalau binatang tengok kita, tuan-tuan, amin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rasa depa ni lebih takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding pada kita hari ni. Binatang-binatang, kalau tuan-tuan sebut nama dia, dia akan takut dengan dengan kita lain lah. Pernah pergi camping? Pernah pergi camping eh? Tak pernah pergi camping? Pernah pergi? Kat mana? Yang kata dapur kat rumah semua. Cik pernah pergi camping kat mana-mana? Tak pernah pergi. Pernah pergi camping? Kau insan tak pernah? Hampa apa? Duduk sini tak tahu tapi mana? Pernah pergi camping kau? Mujak sekolah dulu tu habaq pernah pergi. Katalah contoh tuan-tuan pergi camping mana-mana. Contoh. Lepas tu masa tidur malam, ada rimau. Taklah besar mana, lebih kurang besar Izora gitu lah. Dia main betul-betul depan muka kita. Kita buka mata, kita ingat mimpi member kita. Kau mata, betul-betul rimau. Masa tu tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan tolong, kalau kamu lah, kalau kamu jumpa rimau, cik, kalau jumpa rimau tu buat apa? Tolong bacakan doa makan kat rimau. Rimau baca, Allahumma barik lana. Ulama bagi tahu, kalau kita dalam keadaan macam tu, takbir, tutup mata, takbir, sebut nama Allah dengan kuat-kuat. Binatang ni dia takut dia ingat nama Allah, dia terlari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cakap gitu. Jangan buat Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tak belah lagi lah macam mana. Yang tu memang dia bawa keluar camca semua, bubur kat sini, tuala memang dia nak pakai dah. Kuat-kuat kena cakap Allah Akbar Allah. Binatang dia dengar nama Allah dia takut. Syaitan pun bila kita azan, hadis Bukhari menyebut apa? Hatta lahu durat, sehingga terketut-ketut dia belah. Sebab dia takut dengan nama Allah. Manusia tuan-tuan pelik ya, dia dengar nama Allah dia tak takut. Katalah dua orang kita tengok Aci lah duduk, markah sini duduk sembang I love you, you love I lah apa semua. Aku picit hidung hang, terajang kepala aku jentik mata hang, untuk dua orang di situ. Kita pergi tepi dia, kita cuba sebut nama Allah, azan. Allahu Akbar, Allah. Dia ni mana punya sir metang ni duk azan lah. Kita pula dia kata sir, dia tak suruh kita belah. Dia pula dia tak belah, dia suruh kita pula belah. Itulah tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita yang jauh kita ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sadaqallahul azim. Mereka sangat mahir dan pandai bab dunia, tapi bab akhirat itu sangat mereka tak tahu apa benda. Hari ni berapa ramai manusia yang kalau bab makanan dia pandai. Tuan-tuan masak, pandari tukang masak sekarang ni kan, masak satu periuk siap dah. Dia timai ke tu je, cap dia bawa jari gitu, kas-kas tak cukup. Pandai. Dia tak tengok pun kita masak, dia tengok dia tahu dah, pandai dia. Orang kalau repair motor tuan-tuan pergi kat dia, ni sebab apa ni tak tahulah, bunyi pelik. Cuba start tengok. Kita pun start, dia tak, yang ni carburetor, tinggal esok saya buat. Dia tak buka, dia tahu dah, dia boleh bau carburetor tu ada masalah. Sebab apa? Pandai. Tuan-tuan pergi kat rumah dia pergi dekat situ, kita kata kita nak buat rumah kat sini, rumah 2 tingkat, lebih kurang berapa kampit simen mau, berapa bata.
Dia boleh habaq kita berapa banyak simen yang perlu, berapa banyak bata yang perlu untuk semua tu. Dia cekak pinggang tu macam dia usia umur 2 tingkat mai tengok belakang situ besar mana, ukur sikit, lebih kurang 20 cukup lah. Dia punya gaya dia boleh cakap gitu. Pandai bab dunia. Bab dunia kalau tuan-tuan habaq lagu budak-budak lah kan, buka buat lagu. Teng teng teng, dia punya mukadimah ya. Dia boleh habaq. Dia ni album siapa punya, dia ni single siapa, tahun berapa keluar, siapa buat lagu tu, siapa rilis lagu tu, syarikat mana, semua boleh tahu. Tapi kalau hang tanya kat dia, semua benda dia tahu. Tapi kalau hang suruh dia sambung ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kita habaq dia suruh sambung ayat kursi. Padahal kita pergi rumah dia, anak dia, mak dia panggil, Aiman, Aiman mai sini. Aiman ni kawan mama ni. Kawan mama nak dengar Aiman menyanyi macam semalam mama duk dangdut 2 orang. Aiman dah jadi 2. Aiman ti menyanyi. Kawan mama ti tepuk tangan. Allah, pandai, kecil-kecil pandai menyanyi lagu. Ni mama nak abang dengan apa? Dengan Aiman dengan kawan mama. Mai aku baca Amanah Rasul, tolong sambung saya. Abang Amanah Rasul, Aiman menerak bawah dapur lah. Abang Ayatul Kursi, mama tolong sambung saya. Mama belah tinggal kursi je. Kawan mama belah lama lah. Hai, pandai sangat bab-bab masak semua pandai. Orang perempuan dia dah pandai, orang lelaki pun dia pandai tau. Dia boleh makan satu makanan, tak tahulah depa ni mesti macam pandai lah, macam ni. Dia boleh makan tau. Dia boleh bawa keluar kat hang balam tu ada apa. Ni bawang ni. Yang ni ada ni. Ni ada ni. Dia boleh ingredient tu dia boleh bawa keluar ke tu. Padahal benda tu dah masak dah. Pandainya. Hebatnya. Baca sangat surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Sini calang. Ar-Rahman tak jalan. Dia duduk pusing. Ar-Rahman gitu. Ar-Rahman tak apalah panjang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abad. Sini calak dia tak jumpa. Lakum dinukum tak ada. Depa duduk belakang makmum. Lakum dilukum bila mau mai dah. Lambat sangat tak keluar. Oi, pandai bab-bab dunia, pandai. Kereta, motor, bola, habaq lah apa benda semua pandai cakap. Tapi bila mai bab akhirat tu, kita banyak ketinggalan. Sebab tu tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak belajar pun kena cari orang yang betul juga belajar. Sekarang ni kan tersebar, bukan tersebar. Bagus juga lah daripada kaum saya boleh habaq lah, kok orang boleh dengar kan. Orang sekarang minat dengan ilmu makrifat, ilmu syariat, ilmu yang sembang tinggi ni. Memang langit terus sembang, bawah sikit dah langit ya. Konsep dia adalah kita nak semayang, kita kena kenal diri kita dulu. Kalau kita tak kenal diri kita, macam mana kita nak kenal Tuhan? Padahal Tuhan tu zat yang hebat. Kita ni adalah manusia hamba yang lemah. Macam mana kita zat yang kecil, kita yang biasa ni nak merempuh mengenali zat yang besar kalau kita ni sendiri belum kenal diri kita sendiri. Dan kita semayang ni semua tak khusyuk. Berapa ramai yang semayang tak khusyuk. Sebab itulah fawailul lil musallin, orang yang semayang tak khusyuk ni Tuhan nanti lempak mereka dalam neraka. Sebab apa tak khusyuk? Sebab belum kenal diri. Sebab tu kami come out dengan satu idea yang dah lama, nama dia solat daim. Solat daim ni tuan-tuan Allah sebut dalam surah Ma'arij, alladzina hum an salatihim daimun. Mereka itu adalah orang yang sering atau selalu melakukan sembahyang. Daim ni selalu sembahyang. Dia kata macam ni. Tuan-tuan dengar saya abang. Kita duk pergi semayang dekat masjid dan surau ni, sebenarnya kita perkira dengan Tuhan. Satu hari kita semayang 5 waktu, dan setiap waktu ada 2 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat.
Sebenarnya yang ni semua nonsense. Sebab kita duk buat satu benda, kita perkira dengan Tuhan. Tuhan bagi rezeki, dia tak pernah kira kita. Kita nak semayang, ada masa pula kita semayang. Ada masa kita semayang. Ada masa kita semayang. Macam ni ke kita hamba terima kasih ke Allah? Dah lah semayang sat, semayang pula tak khusyuk, tak fokus dalam semayang. Sebab tu kami, dia tak pakai semayang-semayang macam ni. Kami semayang daim. Maknanya apa? Allah ni sentiasa ada di hati kami. Bukan ada masa Allah Ta'ala nak bersama kita. Padahal Allah ni, dia sentiasa jaga kita setiap masa. Tapi kita nak ibadat pada Allah, kita perkira masa. Jadi apa yang kita sepatutnya buat ni, macam kami semayang daim. Maknanya sentiasa kami duduk semayang je. Macam mana? Bila saja kami teringat kat Tuhan, kami di semayang. Katalah contoh, kami duduk di kedai makan, kata kami dah order makan semua dah, sementara makanan nak mai, yang tu rezeki Allah bagi kat kami, kami nanti ingat kat semayang, kami duduk tafakur, ya Allah, ini rezeki yang kau beri pada kami, kami rasa kami hamba kamu ya Allah. Itulah semayang yang sebenarnya yang kita duk buat. Yang kita duk buat selama ni, semayang tu tak betul. Semayang yang sepatutnya kita buat adalah kita kena Allah tu sentiasa di hati kita. Bukan dengan sujud dan rukuk sahaja, tetapi seluruh anggota badan, terutama hati dan fikiran kita, kena semayang dengan Allah Ta'ala. Macam mana tuan-tuan? Saya cakap dengan tuan-tuan pun nampak macam terpengaruh dah tu. Boleh saya jadi ketua ajaran sesat dulu. Saya cakap dengan tuan-tuan pun, tuan-tuan duduk kebir-kebir dah. Kalau dia bercakap kat orang luar, dia kata apa? Betul juga. Kita nak semayang patut. Apa semayang masjid surau semua ni? Semayang ni kat mana pun boleh. Sebab tu tak semayang ke tu. Semayang daim ni, semayang jadi ingat semayang ke tu, mudah lah ke tu. Tapi kan tak buat pula. Banyak cantik muka kan. Time makan kedara tak buat ke tu. Dia tosai bawang. Aneh tosai bawang satu kuah tarawatan semua. Lepas tu bila tosai tu sampai, hang cuba buat daim, kedara daim nama dia. Hanya yang ni lah makanan kami ti makan, kami ti seronok bila makan. Okey aneh berapa ringgit ya? Tang kedara tambah 2 kali tosai. Bagus tisu-tisu semua, baju-baju semua kena. Main nak semayang daim, mojek pala hang. Berlambak tuan-tuan, saya dia tengok. Dia main peringkat tak payah semayang. Dia kalau tak payah semayang ni orang suka. Dia yang paling leceh sekali orang duk abang ni. Bak semayang susah nak semayang lah. Semayang pun sebab apa masuk neraka? Biarlah tak payah semayang, buat biar puas hati masuk neraka. Dia cakap berbiak-pepek ke tu. Tuan-tuan saya nak abang, nak mengaji Islam di masjid di surau. Jelas. Siapa nak rakam pun boleh, siapa main dengar pun boleh. Jadi mengaji 3-4 orang di kedai kopi. Jadi pukul 12 baru buka kitab. Kalau siapa nak main mengaji kena scan dulu. Tok guru kami di scan hang, tengok dulu. Tok guru hang apa? Absent. Baru boleh scan orang. Kan printer tok guru hang boleh scan orang. Jenis-jenis macam tu, tuan-tuan tolong hati-hati. Nak mengaji dengan siapa pun boleh, tak apa. Di mana pun tak apa. Tapi biar ada silsilah, dia ada sanad pengajian. Dia mengaji dengan siapa, dia mengaji Quran dengan siapa, dia mengaji hadis dengan siapa, apa yang dia cakap, apa yang dia buat. Senang saya habaq tuan-tuan, paling senang tuan-tuan ingat di otak. Kalau satu manusia habaq tak payah semayang, tuan-tuan start kereta, tuan-tuan belah, tak payah ikut cakap dia. Kalau satu orang main dengan satu idea, dia kurangkan jumlah waktu semayang daripada 5 jadi 2, jadi 3, jadi apa semua, tentang kata dia, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang jahil sembang dengan dia, hang kata ni, assalamualaikum. Belah tu, hanya sembang dengan dia. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Jangan duduk sampai depa tukar topik. Topik tu hanya yang duduk. Semayang ni basic lah tuan-tuan. Nabi SAW tuan-tuan sembahyang 3 minit lagi. Nabi semayang sehingga ke hujung usia dia. Nabi demam, Nabi sakit, Nabi SAW pengsan beberapa kali. Nabi ambil semayang, Nabi pergi semayang jemaah lah. Hadis Bukhari menyebut hatta lahu khattun fil ardi. Nabi jalan, Nabi tak larat, Nabi terpaksa seret kaki. Nabi jalan, sahabat angkat. Ada line tau daripada rumah Nabi masjid tu, ada line. Sebab ada kalanya kaki Nabi tak boleh nak angkat. Nabi SAW sampai peringkat macam tu pun Nabi tak pernah tinggal semayang. Hang siapa duk main cerita makrifat lah, nak kenal Tuhan dan sebagainya, kena diri, tapi dalam masa yang sama tak boleh semayang. Jangan ajak main ajaran mana pada langit mana pun tak semayang, tak betul. Ada banyak orang menuntut ilmu, hang tak boleh semayang, baru ilmu hang jadi kebal.
Itu semua adalah ajaran nak bawa kita dekat, jauh kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalau kita berkeluarga, baru berkahwin pada malam pertama, ada tak hang buat perangai ke tu? Aku pun niat daim dengan isteri aku. Isteri hang akan baling tong gas tang pala hang. Mai tang nikah hang pandai, mai tang kedara hang pandai, mai tang semayang, ada kita tak boleh semayang semua. Masjid surau ni semua tak betul. Kita ni semua dia panggil itik dengan ayam. Dia tak pergi masjid, pergi surau semayang. Oh tak boleh. Tu semua itik ayam. Hampa lah. Itik ayam sekali dengan aku. Tu pandangan-pandangan yang kita nak mengaji, biar akhirat kita jelas dengan siapa kita berguru. Inna hadzal ilma dinun falyanzur mimman ya'khuzuna dinak. Ilmu ini adalah agama dan kamu lihat daripada siapa kamu ambil ilmu kamu. Mesti ada basic. Jangan kata dia tu aja, pergi dengar ya. Luaran tak ada masalah tuan-tuan. Nak pakai t-shirt ke, nak pakai seluar semua tak apa. Tapi kalau tok guru pakai seluar pendek, nak ambil ilmu macam mana? Tok guru pun pusat mana nampak hitam macam kawah dua-dua semua. Kita mengaji hadis malam ni. Allah, hadis seluar pendek. Bulu ketiak 8 kilo aku tu, mengaji hadis kat mana aku tu. Tengok-tengoklah sikit. Tengok guru yang kita nak ambil itu. InsyaAllah dalam round kedua saya akan cerita sikit beberapa benda lagi yang penting untuk kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syafiq Subhani. Alhamdulillah, kita masuk round yang kedua. Tuan-tuan dan para rahmati Allah sekalian, untuk round yang kedua ni kita ambil masa sikit lah. Sebelum tuan-tuan nampak pun okey. 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 Kita okey kat kami yang KO. Betul tak kami pun lepas kuliah. Mai sini tapi tak apa tuan-tuan. Sebab macam ni tuan-tuan. Apabila kita ni, saya ni, Ustaz Syafi, kita ni dalam sekitar umur yang masih lagi berupaya nak buat kerja yang masih lagi setara dengan umur. Dan kerja dakwah ni dia kena buat sampai mati. Kerja yang kami kerja sekarang ni dia dah pencen. Mai cukup umur dia bagi pencen. Tapi kerja dengan agama dia tak ada pencen. Kerja dunia ada pencen. Kerja akhirat tak ada pencen tau. Kerja akhirat tak ada pencen. Dan jangan orang yang nak pencen dia rasa lepas aku pencen baru aku nak setting untuk akhirat. Ramai orang berfikiran macam tu. Ramai orang yang akan mengatakan life is begin after in 14 ke apa. Life ni, hidup ni akan bermula pada start umur 40 tahun. Jadi umur aku start daripada mula beranak sampailah masuk zaman kanak-kanak, masuk zaman remaja, masuk zaman dewasa, lagi mana tak masuk 40. Ni adalah merupakan honeymoon bagi aku. Ramai orang beranggapan honeymoon. Umur yang remaja dia kan hura-huri. Quran sebutkan bahawa innal hayatad dunya la'ibun walah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini merupakan, hidup atas dunia ini merupakan satu benda yang hiburan dan juga permainan. Hiburan dan permainan, dia kata, jadi kita hibur, kita seronok kan? Dan tuan-tuan, inilah yang berlaku bermula dari start kita mula-mula lahir sampailah umur kita belum akil baligh. Start akil baligh, dosa dah mula dikira. Start dari situ tuan-tuan, ramai orang tak setting start pada umur akil baligh. Dan tengok sekarang ini, bila mai umur dah mai peringkat, dah dewasa, dah mai umur dah banyak dah, Allah Ta'ala bagi campurkan pada dia kesedaran. Alhamdulillah, Allah bagi dia sedar, Allah bagi dia hidayah, Allah bagi dia taufik pada dia, hidayah taufik kepada dia. Akhirnya dia mula nampak kebaikan demi kebaikan. Pada masa tu dia mula bertanya, dia nak patah balik ke belakang, dia tak mampu. Dia mula bertanya, Ustaz, macam mana Ustaz saya nak bayar balik fidyah saya yang dulu? Fidyah saya yang dulu ni, bila nak masuk musim bulan puasa akan main soalan berlambak dan kamilah tukang kira, duk kira fidyah orang, hantar main mesej, hantar nak kira fidyah. Alhamdulillah, bagi yang hantar untuk mengira fidyah, saya ucapkan tahniah.
atas tuan-tuan yang mula rasa untuk membayar fidyah atas kebertanggungjawaban dan hutang kita dengan Allah Ta'ala. Sangat baik. Tapi yang baru nak bermula kehidupan dia, yang pada sekitar umur mula-mula nak masuk 15 tahun ni, yang laki-laki ni, yang mula dah akil baligh, wahai para ibu bapa, mulalah mencorakkan anak-anak dengan corak yang mereka tak perlu lagi bayar fidyah pada masa akan datang. Supaya mereka tak bayar fidyah dah, kerana dia dah bermula setting dari start awal dia akil baligh. Tuan-tuan, walaupun hidup tu dia kata start umur 40, bukan dia main dalil agama, dia bukan dalil naqli daripada Quran maupun sunnah Nabi, ia merupakan hanya sekitar perkataan daripada orang putih saja. Start umur 40. Hidup kita bermula bila tuan-tuan? Start daripada mula lahir, itulah kehidupan kita. Dan bila masuk akil baligh adalah permulaan untuk mula kita mencorakkan buku amalan kita. Bila nak mencorakkan buku amalan, di situlah tuan-tuan no pencen, tak ada pencennya. Tak ada pencen dah. Bermakna tuan-tuan, jangan tunggu sampai umur 40. Takut-takut sebelum 40 Allah pencenkan kita dari dunia ini, tak sempat untuk mencorakkan kita punya akhirat. Tuan-tuan, berapa ramai yang ketika mana atas dunia ni dia tengok orang-orang yang tak beriman kepada Allah, dia tengok orang yang tak beriman, orang yang belum memeluk Islam, orang yang tak ada agama pada dia, orang yang belum lagi kenal dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia tak kenal dengan kalimah ni tuan-tuan. Berapa ramai kita jealous tengok mereka. Saya yakin dalam surau ni pun ramai yang orang akan pernah terfikir dengan benda lagu ni. Dia tengok, dia tu tengok ustaz, dia tu dengan apa pun tak ada, dia ni dengan apa la ilaha illallah pun tak ada, semayang 5 waktu lagi, apatah lagi apa pun tak ada. Dia dengan siang kerja, malam duduk disko, kena arak bertuntung dengan perempuan kepik kiri kanan. Esok keluar dalam bangkit, tengok dengan saham dia naik, dengan dia punya meniaga pun bagus, dengan dia punya barang semua okey. Ustaz, dia bagus mereka ustaz. Kami ni bangkit subuh, mai semayang subuh jemaah, balik rumah, sehari kerja, zuhur kami semayang, lepas tu asar pula balik kami singgah semayang kat masjid, lepas tu nak patah balik main maghrib malam, main duduk pula kat kuliah, main tengah malam pula main semayang isyak berjemaah. Ustaz, hidup kami duduk taratu je. Taratu je hidup kami ustaz. Tuan-tuan, ad-dunya sijnun lil mu'minin. Dunia ni merupakan penjara bagi orang mukmin. Wal jannatu lil kafirin, dan syurga bagi orang kafir. Dunia ni adalah merupakan penjara bagi orang mukmin. If you a mukmin, kalau kamu orang mukmin, kita mestilah jadi macam tu. Nabi kata dia merupakan penjara. Dia bukan tempat cari syurga atas dunia. Bukan tempat dia tuan-tuan. Kerja pagi petang siang malam sampai tak sempat nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ingat tak satu kisah berkaitan dengan seorang sahabat Nabi SAW, Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia ni masuk Islam akibat daripada dia melihat depan mata dia Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu mati depan dia, dibunuh depan dia, ditikam depan dia, dipotong telinga, dikorek biji mata depan Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dia balik ke rumah, dia termimpi-mimpi keadaan Khubayb yang datang dalam mimpi dia, dan pada waktu itu dia melihat Khubayb dalam ketika mana sebelum mati. Khubayb ni dia mendongak kepala ke langit dan berdoa, ya Allah, balaslah balik kepada mereka ni. Dan Sa'id bin Amir al-Jumahi pada masa tu setiap malam dia mimpi dia akan menjerit. Sampailah dia masuk Islam tuan-tuan, hanya kerana pada waktu tu dia melihat macam mana orang Islam mempertahankan akidah dia. Satu hari tuan-tuan, waktu ketika mana dia hidup di zaman Rasulullah sampailah zaman Abu Bakar As-Siddiq, sampai masuk pada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kira veteran para sahabat, dia dikira orang veteran. Bila veteran, mereka ambil dia, Umar ambil dia sebagai penasihat. Waktu mula-mula Umar nak dilantik sebagai khalifah, dia tanya ke Sa'id bin Amir al-Jumahi, wahai Sa'id bin Amir,
aku nak tanya kepada kamu, adakah layak aku jadi seorang khalifah? Sa'id bin Amir menjawab bahawa dia layak, dan dia habaqlah macam ni dan macam tu, macam ni, kamu kena buat macam ni. Dia cerita tentang nak jadi khalifah ni macam mana. Bila dia dengar cerita daripada Sa'id bin Amir al-Jumahi, masuklah Sa'id, jadi meyakinkan Khalifah Umar untuk ambil jawatan ni. Tiba-tiba Umar kata, wahai Sa'id, sekarang ni aku nak lantik kamu jadi seorang gubernur aku di Humus Syria. Kamu jadi gubernur di Humus Syam, Syria. Tuan-tuan, Sa'id bin Amir dia menolak. Dia kata, tak boleh, aku tak mau jadi. Omar dia kata, bang, oh tadi hang cerita kat aku jadi khalifah gini, mereka hang tak mau. Hang ni mereka hang tak mau pula. Ni apa ni? Tuan-tuan, Sa'id bin Amir dia menolak jawatan tu, tapi dipaksa oleh Omar. Ambil juga. Bila dia ambil, tuan-tuan, dia pergi ke Syria, dia jadi seorang khalifah di sana. Saya pendekkan cerita, saya nak ambil 14 tu. 14 ke saya nak ambil. Sa'id bin Amir duduk kat sana, dia punya pemerintahan semua okey. Tuan tahu tak, khalifah dengan khalifah ni dan juga gubernur yang dilantik oleh khalifah, satu, dia tak ada pencen. Nombor dua, mereka tak ada cuti. Sebagai seorang khalifah, sebagai seorang gubernur, tak ada cuti. Dan dia punya waktu kerja 24 jam sehari. Tak ada waktu punch in and punch out, tak ada. Bila mana, tuan-tuan, dia punya jawatan macam tu, satu hari Sa'id bin Amir al-Jumahi ni, dia ni dapat komplain banyak. Orang rakyat Humus Syria ni banyak komplain ke atas Sa'id. Dia kata semua hang okey, pemerintahan semua okey, tapi ada beberapa perkara yang kami nak tuntut. Dia dapat report Khalifah Umar mai daripada Madinah, mai menyamar sebagai seorang laki-laki, masuk ke Humus Syria, duduk dengan orang kampung, duduk dengan orang kedai kopi, tanya apa pandangan kamu tentang khalifah. Dia main buat spot check. Bila tanya, tuan-tuan, seorang tanya, dapatlah satu konklusi bahawa Sa'id ni ada problem. Ada yang kata okey, ada yang kata tak okey. Yang tak okey tu Omar ambil sebagai konklusi bahawa dia ni tak boleh. Apa dia punya komplain? Tuan-tuan, dipanggil Sa'id bin Amir menghadap dengan Omar, dan pada waktu tu dihadapkan Sa'id bin Amir depan rakyat Syria, depan rakyat Syria ni, duduk ramai-ramai ni. Mana tanya tu direct tu di depan rakyat, hang jawab depan rakyat. Ni kira, tuan-tuan, itulah kegemilangan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Panggil, tanya direct terus jawab. Tuan-tuan, antara soalan ditanya apa? Yang komplain mai, antara komplain dia ialah, wahai Sa'id, komplain yang pertama ke atas kamu ialah pasal apa kamu ni dalam satu minggu akan ada satu hari kamu akan cuti. Kamu tak nampak, kamu tak ada. Mana kamu pergi? Apa jawapan Sa'id? Sa'id kata, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, aku sebenarnya nak habaq ke kamu ni, dan aku tak pernah cerita tentang keadaan aku kepada rakyat, bahawa aku dengan isteri aku ni ada baju selai sehelai saja baju, dan dengan selai baju ni kami kena tunggu hujung minggu baru kami kena basuh baju tu, dan kami nak duduk dalam rumah. Aku akan tunggu sampai kering baju tu, aku akan pakai. Aku tak cuti, wahai Amirul Mukminin. Lepas kering baju aku akan keluar balik untuk bertemu dengan rakyat. Omar mula menitik air mata. Nombor 2, dakwaan yang kedua, wahai Amir, kita apa yang tu ku terima. Dakwaan nombor 2. Dakwaan nombor 2, pasal apa kamu ni didakwa oleh dia buat aduan ke atas kamu ni ada penyakit gila ke? Tiba-tiba duduk tengah-tengah duduk sembang apa lagi, kamu menjerit, kamu pingsan. Sehari duduk tengah elok sembang, menjerit pingsan. Apa sebab? Kamu ada masalah apa? Ada penyakit apa ni? Tuan-tuan, maka diceritakan bahawa, wahai Amirul Mukminin, aku setiap kali ketika mana aku teringat tentang peristiwa pembunuhan ke atas Khubayb bin Adi,
aku akan jadi sangat-sangat risau dengan doa Khubayb bin Adi. Doa dia yang mengatakan siapa yang ada kat situ akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku takut dengan doa tu. Ni tuan-tuan, tahap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut sangat-sangat dengan doa orang yang kena zalim pada masa tu. Nabi kata ittaqu da'iyatal mazlum. Takutlah kamu dengan doa orang yang kena zalim. Jangan buat naya ke orang. Buat naya ke orang, orang doa untuk kita tuan-tuan makbul dan mustajab. Yang ketiganya, dakwaan yang ketiga. Wahai Sa'id, ni dakwaan yang ketiga ni. Lastnya. Nak tanya kat kamu. Aku dah cakap dah bahawa kamu ni bertugas 24 jam sehari. 24 jam sehari kamu bertugas. Tapi didakwa oleh rakyat kamu bahawa kamu pada malam hari kamu hilang. Orang ketuk rumah kamu malam-malam kamu tak buka. Wahai Sa'id, jawab. Apa jawapan Sa'id bin Amir al-Jumahi? Wahai Amirul Mukminin, aku seharian daripada pagi sampai ke malam aku berada bersama dengan rakyat. Wahai Amirul Mukminin, apakah salah sekiranya pada malam hari aku berada dengan Rabbku? Adakah pada malam hari aku berada dengan Tuhan, duduk dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah, aku menghadap wajahku kepada Allah? Adakah salah wahai Amirul Mukminin? Tuan-tuan, maka itulah Sa'id bin Amir al-Jumahi, orang yang ditarbiyah oleh Nabi SAW. Bermakna tuan-tuan, dalam urusan, walaupun dia seorang pemimpin yang menguruskan urusan dunia, uruskan urusan rakyat, masih lagi Nabi mentarbiyahkan para sahabat untuk ada waktu untuk menguruskan akhirat mereka. Ada urusan kita untuk akhirat kita tuan-tuan. Sayangnya hari ni urusan dunia kita hampir-hampir 24 jam sehari. Tengah malam nak tidur pun kita masih lagi dengan urusan dunia, telefon duduk kat tangan tuan-tuan. Nak tidur malam pun masih dengan telefon. Tuan-tuan betul tak betul ni? Masih lagi dengan telefon. Dulu telefon 3 sekupang, duk main game ulang, dunia main juga. Main game ulang. Yang zaman yang paling gemilang sekali telefon tak boleh pakai, telefon yang mula-mula keluar lu yang keluar number saja. Yang tu yang paling okey. Mai revolusi, mai zaman bertambah, zaman lagi bagus, lagi canggih mendatang ni tuan-tuan, lagi teruk kita dengan dunia. Sampai urusan kita dengan akhirat pun dah tak ada dah. Hari ni tuan-tuan, orang terbuka untuk bercakap apa sahaja. Orang terbuka untuk merakam apa sahaja. Orang terbuka untuk mempertontonkan apa sahaja. Akhirnya tuan-tuan, dunia kita 24 jam sehari urusan dengan dunia tak pernah habis, urusan akhirat kita kosong. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, saya mengambil masa pada waktu ini untuk sama-sama nak bawa tuan-tuan sekalian, yang termasuk diri saya tuan-tuan, nak peringatkan diri kita sendiri. Tuan-tuan, kita perlukan sesuatu untuk next station. Kita perlukan urusan, kita perlukan sesuatu untuk next station kita. Seorang sahabiah Nabi SAW, tuan-tuan, ni yang kita kata nilai seorang yang dia ni nampak biasa, tapi di sisi Nabi dia orang luar biasa. Kita nak macam tu. Kita mesti ada yang terkait dengan urusan agama. Saya ulang balik, setiap dari diri ni, anak-anak depan saya ni, dan juga semua yang ada, tuan-tuan, mesti ada terkait walaupun sikit dengan urusan agama. Mesti kena buat. Ada seorang sahabiah nama Ummu Mihjan. Tuan-tuan, apa hebat dia? Sebelum saya tutup habis ni, apa hebat dia? Satu hari dia ni adalah merupakan kira tok siak tapi tok siak pun tok siak wanita, seorang wanita berkulit hitam. Orang tak pandang dia, macam cleaner lah tuan-tuan, cleaner dekat mana-mana tempat. Ada orang duk pergi berkenalan dengan cleaner? Tak ada. Kita pandang dia biasa-biasa saja. Tok siak masjid pun kita pandang biasa-biasa saja. Tapi saya nak habaq tuan-tuan, martabat mereka di sisi Nabi, sisi Allah macam mana? Apa Nabi buat pada Ummu Mihjan? Satu hari tuan-tuan, dia ni orang kulit hitam, dia orang tak pandang, duk sapu dalam Masjid Nabawi. Satu hari Nabi tak nampak dia lama. Nabi tak nampak. Nabi ni tuan-tuan macam kita lah. Kita kalau katalah seorang cikgu di sekolah, tuan-tuan, macam cikgu dalam kelas ni, dia tengok sekali ni dia tahu.
Dia tengok mana siapa yang tak ada. Dia tahu siapa tak ada. Sebab dia adalah seorang guru. Dia tahu sebab dia dah biasa dah. Kalau seorang bos, dia kena tengok, tak dengar suara kawan ni mana ni, dia tahu dah siapa yang tak ada. Tuan-tuan, Rasulullah punya rapat dengan para sahabat, sampaikan dia perasan yang Mihjan ni tak ada. Bila dia perasan tu, dia tanya, mana Mihjan? Aku tak nampak dia. Apa jawapan para sahabat? Ya Rasulullah, kami tak mau ganggu kamu dengan urusan kerajaan kamu, dengan urusan semua ni, kamu sangat sibuk. Jadi kami nak cerita kepada kamu bahawa Mihjan sebenarnya dah meninggal kemarin, dan kami dah uruskan jenazah dia. Nabi pun cakap para sahabat, sekiranya selepas ini ada lagi kematian di kalangan para sahabat ini, kamu mesti kena khabarkan kepada aku, sebab aku mesti hadir untuk urusan jenazah dan pengebumian mereka. Nabi kata, wahai, tunjukkan pada aku di manakah tempatnya kubur Mihjan. Apa Nabi buat? Tuan-tuan, Nabi meletakkan kemuliaan kepada seorang sahabiah yang dia merupakan seorang tukang cuci di Masjid Nabawi. Nabi pergi kat kubur dia, Nabi berdiri dan Nabi solat jenazah di perkuburan Mihjan. Nabi berikan kemuliaan kepada dia, tuan-tuan, oleh kerana dia terkait dengan urusan masjid, dia terkait dengan urusan agama. Nabi letakkan kemuliaan kepada sahabat ini. Sebab itu tuan-tuan, untuk mengurus dan mengilatkan urusan akhirat, please and please, tolong bagi ada satu ruang, tuan-tuan, untuk tuan-tuan kaitkan diri tuan-tuan dengan agama. Sekurang-kurangnya tuan-tuan adalah pengimarah pada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Turun mai jadi pengimarah. Dengan keberadaan kita akan bertambah lagi keberkatan tempat ini. Dengan keberadaan kita, tempat ini akan lebih meriah dan juga sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, dengan ruang yang terakhir ini, saya harapkan agar kesemua yang berada dalam surau Mutiara Vista ini, perlulah kita ni dah mula tahun 2020 dah, kena perluaskan lagi urusan dakwah kita, perluaskan lagi urusan dalam surau kita. Bukan setakat surau ni surau biasa, tapi surau ni surau yang luar biasa. Tahniah kepada pihak penganjur, kepada pengurusi surau dan juga jawatan kuasa surau. Moga-moga Allah berikan keberkatan kepada kita atas urusan dunia dan urusan akhirat kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya cakap lagi silap memang paling khusi di kepala saya. Saya memahami jiwa sebagai seorang pemimpin yang memahami jiwa rakyat. Rakyat pun lamai lapak tak ketahuan dah tengok. Saya ringkas kat tuan-tuan, satu je hadis saya baca. Tuan-tuan bersama-sama dengan saya, lepas tu kita habiskanlah. Hadis yang Nabi SAW sebut, kalimatani habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan, wa khafifatani ala lisan, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dua kalimah yang sangat ringan di lidah, berat di timbangan, dan sangat disukai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tuan-tuan semua sama-sama. Kalau saya dengan Ustaz Yusuf cakap tadi yang panjang, tuan-tuan tak ingat apa semua, tak apalah. Tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan jangan tinggal zikir ni, kerana ini antara zikir yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak semua kita pada malam ni, kita zikir yang ni 10 kali, kemudian kita berhenti je. Kita zikir sama-sama dengan saya. Boleh? Dek-dek kita semangat sikit. Boleh ya? Buah penamat. Jangan tidur pula. Baik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 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 Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi insya-Allah moga-moga tuan-tuan dengan amalkan zikir ni, moga Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah cinta dan sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu akan bertambah. Dan saya juga ucapkan tahniah kepada Jabatan Kuasa dan semua tuan-tuan yang walaupun kita start lambat Faisyak, tuan-tuan sanggup duduk. Moga-moga ada kebaikan atas pertemuan ini. Dan kita juga berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pelihara kampung ini, taman ini, flat kita ni daripada semua bahaya, bencana, wabak, penyakit dan sebagainya. Dan Allah pelihara anak-anak kita ada di sini daripada semua anasir-anasir yang buruk ni semua. InsyaAllah Allah pelihara kita bersama-sama. Dan saya juga wakil lah pada Ustaz kita pada malam ni. Kalau ada apa-apa terkasar bahasa ke apa lebih kurang, benda yang kami cakap ni kalau tuan-tuan rasa berfaedah, kita boleh ambil. Kalau tuan-tuan rasa macam agak kurang sesuai, kita filter dan ambil yang faedah saja. Dan moga-moga ada kebaikan lah pada kita insyaAllah. Jadi kita tangguh dengan saya serah balik lah kepada pengurusi insyaAllah.